Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pelajar. Cikgu doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan ahli keluarga yang tercinta. Jadi pada hari ini cikgu akan membuat perkongsian satu topik iaitu berkaitan dengan pilihan bidang pengajian. Jadi di universiti ada pelbagai kursus pengajian yang ditawarkan. Apa yang penting, pelajar-pelajar harus tahu apakah bidang-bidang yang diminati sebelum membuat pilihan pengajian. Baik, hari ini cikgu akan share lah. Okay? Secara ringkasnya, terdapat 9 bidang pengajian. Okay? Di bawah bidang pengajian, 9 bidang pengajian ni, di bawahnya ada pelbagai khusus. Okay. Ada bidang sains, ada bidang kemanusiaan, ada bidang sains komputer, ada bidang sains sosial, bidang kejuruteraan, bidang perubatan dan kesihatan, bidang matematik, perniagaan dan akhir sekali adalah seni dan reka bentuk. Baik, kita pergi satu persatu. Baik, bidang sains ataupun kita katakan sebagai sains tulen, okay, ini bagi mereka pelajar-pelajar yang berminat lah untuk mendalami ilmu-ilmu sains. Okay, seperti sains penggunaan, biologi, kimia, fizik. Ini adalah contoh kursus pengajian yang ditawarkan. Okay, jadi mereka yang menyambung dalam bidang aliran sains tulen ni, mereka akan belajar lebih mendalam dan selalunya ianya melibatkan kerja-kerja penyelidikan. Baik, khususnya adalah bidang kemanusiaan. Ini bagi pelajar-pelajar yang nak lari daripada bidang sains. Okey. Contohnya, di bawah bidang kemanusiaan ini ada ditawarkan pengajian dalam bidang khusus ataupun jurusan komunikasi, pendidikan, sejarah, sastra dan agama. Okey. Komunikasi ini contohnya seperti bidang kewartawanan. Okey. Pendidikan ni nak jadi cikgu lah. Okey. Sejarah ni dia akan belajar tentang sejarah manusia dan sebagainya. Tengok apa bidang pengkhususan yang dia belajar. Okey, agama, bawah bidang agama, jurusan agama pun ada pelbagai lagi, usuluddin, okey, fiqh, syariah Islamiah dan sebagainya. Okey, khususnya adalah sains komputer. Ini bagi mereka yang berminatlah dengan dunia gadget. Okey, sains komputer pada masa kini memang mendapat permintaan. Okey, siapa yang berhasrat untuk menyambung bidang sains komputer, insya-Allah peluang pekerjaan pada masa hadapan akan cerah. Okey. Cuma perlu membuat pilihan yang terbaiklah. Okey, antara bidang pengajian yang ditawarkan di bawah aliran sains komputer ada seperti kecerdasan buatan, security cyber, programming, teknologi maklumat, kejuruteraan perisian dan juga yang ini pun kita tak sangka ada permintaan sekarang ni, itu seperti membuat permainan video secara atas talian. Ini kita tengok ada anak-anak muda main game pun boleh menjana pendapatan. Jadi ini adalah antara bidang-bidang baru yang sedang diteroka dan dikembangkan. Okey. Jadi pelajar-pelajar bolehlah buka laman-laman web universiti untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat lagi lah berkaitan dengan bidang sains komputer. Itu berkaitan dengan jurusan-jurusan pengajian ditawarkan di bawah bidang sains komputer. Khususnya adalah sains sosial. Ini bagi mereka yang berminat, mungkin suka masuk dalam kelompok masyarakat. Okey, antaranya di bawah bidang sains sosial ni ada ditawarkan bidang jurusan pengajian dalam bidang ekonomi, undang-undang, psikologi, sains politik, perhubungan antarabangsa dan juga sosiologi. Okay, sosiologi berkaitan dengan kemasyarakatan. Ekonomi yang kita lihatlah yang berkaitan dengan jual beli. Undang-undang, siapa nak jadi peguam boleh masuk bidang undang-undang. Psikologi ni luas. Okey, dia bukan sekadar dalam bidang kaunseling saja. Kaunseling tu pun bawah psikologi. Psikologi merangkumi bidang psikologi pendidikan, psikologi kekeluargaan, psikologi kanak-kanak, luas. Okey, sains politik. Ini bagi mereka yang berminat untuk menjadi ahli politik pada masa akan datang. Okey, seterusnya adalah kejuruteraan. Okay.
di bawah bidang kejuruteraan ni ada pelbagai jurusan pengajian yang ditawarkan. Misalnya seperti kejuruteraan bahan, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan biomarine, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan biomarine, dan ada pelbagai lagi lah, termasuklah kejuruteraan nanoteknologi, kejuruteraan genetik, ya, ada pelbagai lagi. Jadi mereka yang berminat nak sambung dengan bidang kejuruteraan ni, fizik kena kuat lah. Subjek fizik tu kena dapat keputusan yang bagus, fizik, kimia dan sebagainya. Seterusnya adalah bawah perubatan dan kesihatan. Di bawah bidang perubatan dan kesihatan ni terdapat pelbagai jurusan pengajian yang ditawarkan, antaranya seperti perubatan, pertigian, farmasi, fisioterapi, bioperubatan dan juga kejururawatan. Ini biasalah, semua maklum lah. Jadi sesiapa yang berminat nak jadi doktor ni, dia kena skor lah untuk semua subjek. Selalunya untuk kursus perubatan ni melibatkan kos pengajian yang agak tinggi lah, hampir setengah juta lah, lebih kurang dalam 250,000 ke 400,000 something lah. Sebab itu kerajaan memilih pelajar-pelajar yang mendapat skor yang terbaik lah dari SPM. Seterusnya adalah bidang matematik. Ini bagi yang mereka yang berminat dengan angka. Antara jurusan pengajian yang ditawarkan adalah seperti sains aktuari, matematik, perbankan, pelaburan, perakaunan. Jadi pelaburan ni jadi sekarang kita tengok, kalau buka YouTube tu ada pelbagai lah diiklan-iklankan tentang pelaburan dan sebagainya, yang ianya melibatkan bidang kira-kira ataupun matematik. Seterusnya perniagaan. Ini bagi mereka yang berminat nak menjadi businessman ataupun businesswoman. So di bawah bidang perniagaan ni ada ditawarkan kursus-kursus pengajian yang berkaitan dengan keusahawanan, kewangan, pengurusan perniagaan, bidang korporat dan juga pemasaran. So bagi pelajar-pelajar yang daripada dah mula ada minat dalam bidang keusahawanan tu ataupun bidang perniagaan tu, boleh teroka. Boleh pupuk minat tu daripada sekarang. Jadi kita mulakan dengan bisnes online pun dah okey sebenarnya. Jadi berniaga ni sangat untung lah sebenarnya. Pendapatan tu unlimited, cuma kena belajar banyak perkara. Akhir sekali adalah seni dan reka bentuk. Ini bagi mereka yang minat. Jadi di bawah bidang seni dan reka bentuk ni, antara jurusan pengajian yang ditawarkan adalah seperti arkitek, dunia fashion, ni perfilman, siapa nak jadi aktor ataupun actress, hiasan dalaman, landscape, apa sahaja berkaitan dengan seni dan reka bentuk, ini adalah antara jurusan-jurusan pengajian yang boleh dilihat, boleh diteroka. So jadi pelajar-pelajar, ada banyak lagi bidang-bidang pengajian. Ini saya simpulkan, saya ringkaskan, ada 9 bidang lah. Di bawah 9 bidang ni ada pelbagai lagi jurusan khusus pengajian. Jadi pelajar-pelajar boleh buka laman web universiti-universiti awam ataupun swasta untuk melihat apakah bidang-bidang pengajian yang ditawarkan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.